اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها Ya Allah, kaulah baginya segala perkara, walau azumat sekalipun ia besar, sekalipun ia susah. Farrijah, engkau rungkai ia, Ya Allah, bifadli, dengan kemuliaan dan kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah perhimpunan kami, pertemuan kami pada pagi ini pada bulannya Sya'ban. Dan mudah-mudahan kau sampaikan kami pula, Ya Allah, pada bulannya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia calon tu? Kitalah. Amin ya rabbal alamin. Hajar Mahni Agam. Waalaikumsalam. Baik. Dan pagi ini kita bersambung kepada satu tajuk yang kena pada dirinya kita, yang relate pada kehidupannya kita, berkenaan 3 perkara yang menghilangkan kerisauan. Tuan-tuan, masalah gelisah, gundah gulana, risau, sama ada risau dengan kehidupan, risau dengan diri, risau dengan perkara yang mendatang, risau dengan perkara yang lalu, maka itu satu perkara lumrah yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Namun walau bagaimanapun, berbeza bagi mereka yang ada ilmu, bagi mereka yang ada akidah yang kuat, bagi mereka yang ada kefahaman tauhid yang mantap, insya-Allah mereka ada cara bagaimana untuk sekurang-kurangnya mengurangkan yang dikatakan gundah gulana, kerisauan dan sebagainya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab Nasaihul Ibad, dengan katanya, diriwayatkan daripada sebahagian hukama, ada yang berkata, thalathatu asya'a tufarrijul ghusasa, zikrullahi ta'ala, 1, wa liqa'u awliyaihi, 2, wa kalamul hukama, 3. Saya ulang balik. Salah satu asya'a, 3 perkara, tufarrijul ghusasa, dapat mengeluarkan, dapat melenyapkan, dapat menghilangkan yang dikatakan gundah gulana, risau. Cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Dah? Siapa yang masih lagi ada ujian-ujian atau perasaan-perasaan begini? Tak kira lah sama ada risau perkara yang akan datang,
Ya Allah, bagaimana kehidupan aku kelak? Macam mana akhirat aku kelak? Atau sama ada risau perkara lalu. Duk fikir, ya Allah, dosa dulu banyaknya, tak sempat nak taubat lagi. Banyak solat-solat yang tak qada lagi. Ni Ramadan nak masuk dah ni tuan-tuan. Ya Allah, banyaknya puasa-puasa yang tak diganti lagi. Allahumma salli wa sallim. Dia jadi gundah gulana, dia jadi risau. Fikir pula kehidupan yang berlaku pada hari ni tuan-tuan. Melihat balik perkara yang lalu yang akan datang, dan perasaan itu kadang-kadang makin meningkat. Maka hari ini kita akan mendengar satu nasihat daripada hukama. Salah satu asya'a, 3 perkara dapat melenyapkan kerisauan. Tuan-tuan, tufarriju, farrij. Farrij ni pecah. Farrij ni asal makna pecah. Maknanya bila perasaan tu datang pada hati, dia pecahkan benda tu. Tu asalnya farroja, yufarriju, farrij. Dia pecahkan. Apa dia? Al-ghusasa, kerisauan. Yang pertama, tulis di ruangan komen, zikrullahi ta'ala. Apa dia? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis. Banyak perkara, banyak memperbanyakkan berzikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, mengingati Allah dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Jadi cara yang pertama bagi tuan-tuan nak melenyapkan gundah gulana. Tuan-tuan, saya suka ulang balik kalam yang sering dipahatkan pada mindset kami oleh guru saya yang mulia Datuk Wira Dr. Haji Azan bin Osman. Dia dok kata apa? Kita ni kadang-kadang antara punca kelemahan kita tak trust the process. Betul ke betul? Padahal ulama' dah berjalan lama dah. Ulama' dah amal lama dah. Kita ni bila pertama sekali bila mana kita tak trust the process, tuan-tuan, itu yang menyebabkan tindakan kita pun tak bersungguh, cara kita pun tak bersungguh, keinginan kita pun tak bersungguh. Ya ke? Gundah gulana ni boleh hilang? Ya ke? Kerisauan pada hati ni boleh hilang? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sedangkan jelas, yang pertama sekali bagi kalian nak melenyapkan, tufarrij, melenyapkan terus yang dikatakan al-ghusasa, gundah gulana kerisauan, banyak berzikir kepada Allah. Baik, berzikir tu bagaimana? Mengingati Allah Ta'ala itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bukan semestinya tarik zikir. Tak semestinya. Antaranya membaca Al-Quran. Tengah-tengah pening kepala, tengah-tengah gelisah, duk fikir masalah rezeki, duk fikir masalah anak-anak, duk fikir masalah isteri, duk fikir masalah suami, duk fikir masalah kerja, duk fikir masalah staff, duk fikir masalah bos. Buka Al-Quran. Tapi syarat, ingat, Al-Quran tu nak buka macam mana? Tak cukup semata-mata buka Quran baca. Cuba upgrade, buka Quran faham makna. Dah bila tak faham, kita tak tahulah apa yang dibahaskan. Bagaimana dapat yang dikatakan tufarrijul ghasasa. Tak pecahlah kerisauan tu. Sebab baca tak faham. Baik. Yang kedua, tahlil. Banyak berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi saya ulang balik. Tahlil yang bagaimana? Bukan semata-mata tahlil di lidah Ahmad Luqman. Bukan semata-mata tahlil di lidah. Tak cukup. Yang tu tahlil di lidah tidak memecahkan yang dikatakan al-ghasasa. Sebab ghasas ni perkara hati. Bimbang ni perkara hati. Gelisah ni perkara hati. Maka cara nak mecahkan dia, tatkala dilafazkan tahlil di lidah, ada juga amalan di hati. Ada. Yang ni bagi tuan-tuan yang attend program-program kami, insya-Allah kami ajar lebih secara detail. Kenapa Ustaz tak ajar sekarang? Sebab saya nak fokus baca kitab ini. Itu sahaja. Cuma gambaran yang saya nak beri faham ialah bagi tuan-tuan yang telah berzikir. Ustaz, saya dah berzikir lama dah Ustaz, masih lagi ada gundah gulana. Saya berzikir lama dah Ustaz, masih lagi saya ada kerisauan. Saya tanya, tolong jawab. Anda berzikir bagaimana? Yang berada di IG, anda berzikir bagaimana? Adakah semata-mata masih lagi zikir di lidah? Kalau setakat zikir di lidah, memang tak hilang gundah gulana. Sebab gundah gulana tempatnya di hati.
Kalau masih lagi zikir di lidah, memanglah tak dikatakan hilangnya kerisauan. Sebab risau tepatnya di hati. Yang tuan-tuan zikirnya di lidah. Dah? Kalau dok baca tahlil, la ilaha illallah, tengah-tengah tak buat apa ni, tengah stres, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah je berzikir, lidah je bertahlil, hati yelek porcik unggabak. Maka sebab itulah, tuan-tuan, tak berkesan. Bukan salahnya tahlil, tapi salahnya kaedah. Bukan salahnya tahlil, tapi salahnya kaedah. 2. Yang ketiga, hauqalah. Dan yang keempat, atau munajat. Ni banyak cara-cara tuan-tuan untuk kita menghilangkan gundah gulana dan kerisauan pada hati. Antaranya apa? Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat dan berdoa kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut doa ni, Allah Ta'ala dah sebut dengan jelas. Dah? Udu'uni astajib lakum. Bila kau minta kepada aku, pasti aku perkenan. Maaf, kegagalan tuan-tuan ni kadang-kadang bila mana tidak yakin dengan apa yang Tuhan bicarakan. Allah Ta'ala sebut dengan jelas, bila kau minta kepada aku, nescaya aku tunaikan. Kenapa sampai sekarang masih lagi tiada keyakinan pada hati kalian bila mana berdoa, Tuhan kabul ke tidak ni? Sebab tuan-tuan tak faham makna kabul. Tuan-tuan tak faham makna ijabah. Sebab tu keyakinan saya, persentage saya dalam memahami doa pasti kabul ni begitu kuat. Kekuatan itu bukan datang dari akal. Kekuatan itu bukan datang dari omong-omongan. Tetapi kekuatan itu datang dari ilmu dan kefahaman. Dah? Tuan-tuan boleh tanya sendiri circle-circle kami yang tak jemu-jemu belajar dalam program-program kami, bagaimana mereka merasai satu fasa, satu situasi, satu keadaan. Selepas mereka belajar je ilmu doa pasti kabul, tuan-tuan, tak ada dah gundah gulana, tak ada dah risau. Betul ke betul? Cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Dah? Sebab bila sebut gundah gulana dan risau ni, antara situasi yang berlaku berkaitan dengan doa. Betul ke betul? Antara kebanyakannya, bila mana dia dah berdoa, kemudian Allah Ta'ala kata suruh minta, kemudian dia kata dia kabulkan. Dia mulalah gundah gulana ni, dia risau ni. Dah, ni rasa dah minta macam-macam dah. Rasa ikhlas dah minta tu. Rasa dah jaga dah pakaian. Dah jaga dah makanan, tak masuk benda-benda haram. Dah jaga dah kelakuan, dah jaga dah lidah. Tak buat benda-benda yang dikatakan Allah Ta'ala tak suka. Aku rasa aku dah jaga dah semua ni. Aku tak mengumpat, tak mengeji dah. Tapi kenapa bila mana aku berdoa masih lagi tidak kabul? Ni mula. Mula datang dia kata apa? Gundah gulana, dia risau. Padahal dia tak belajar ilmu yang khusus berkenaan doa. Dah? Sebab tu saya ulang balik. Orang yang yakin berkenaan doa pasti kabul dengan adanya ilmu, simple je tuan-tuan. Tatkala tuan-tuan berdoa, tak datang lagi gundah gulana. Tatkala tuan-tuan selesai berdoa, tak datang lagi kerisauan. Tatkala kalian selesai berdoa, tak datang lagi yang dikatakan, iya ke Allah Ta'ala dah kabul? Dah. Terima kasih Nur Lily. Kan? Sebab tu, bagi kalian yang dah dapat ilmu tu, terus trust the process. Terus implikasikan ia pada real life dan rasai ia pada kehidupan yang bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak risau. Jelas. Barulah kita berdoa tak ada gundah gulana. Jelas ke jelas? Habis. Jadi yang pertama sekali, antara teknikal, antara cara bagi tuan-tuan yang nak menghilangkan kerisauan, gundah gulana dalam hati tu, banyak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak ingat Allah. Sama ada baca Quran, tahlil, berzikir, berdoa dan sebagainya. Diriwayatkan bahawa Ibrahim Al-Khawwas, yang nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Ismail Al-Khawwas, wafat pada tahun 291 Hijrah, sezaman dengan Al-Junaid dan An-Nuri, mempunyai kalam hikmah yang menyatakan bahawa obat hati dari sebarang resah dan risau ada 5. Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Khawwas dia kata apa? Obat hati ada 5. Iaitu, dengar dengan baik. Yang pertama, nasihat untuk saya juga.
membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Ni, ubat hati. Baca Quran, faham makna. Baca Quran, faham makna. Yang kedua, mengosongkan perut. Banyakkan berpuasa. Mengosongkan perut, yakni banyakkan berpuasa. 2. Yang ketiga, jaga sembahyang malam. Banyakkan sembahyang malam, bangun. Dah? Kuat. Himmah bersungguh. Yang keempat, banyakkan bermunajat di waktu sahur sebelum subuh. Banyakkan bermunajat. Dah? Munajat ni tuan-tuan kepada peserta-peserta ICS dulu. Ingat tak saya ajar munajat sebelum berdoa. Jangan tinggalkan munajat tu. Tuan-tuan, munajat tu is very simple. Tak sampai seminit tuan-tuan buat. Tetapi boleh menghasilkan keyakinan yang besar pada seluruh kehidupan. Sebab apa? Munajat itu dia menguatkan tauhid kita kepada Allah. Munajat itu dia menguatkan persepsi pandangan kita kepada Allah. Munajat itu meyakinkan diri kita hubungan dengan Allah. Munajat itu membawa kepada hati kita yakin dengan Allah. Please, yang dah belajar, jangan tinggal. Buat. Sampai bila ustaz kami nak kena buat? Sampai dia betul-betul masuk dalam darah, masuk dalam daging dan sebagainya. Jelas? Itu dipanggil munajat. Dan yang kelima, kata Ibrahim Al-Khawas, bercampur dengan orang-orang yang soleh. Bercampur dengan orang-orang yang soleh. Tengok. Jadi dia kata apa? Yang duk gelisah tu, buat 5 perkara ni. Yang pertama, baca Quran faham makna. Saya ulang balik. Yang kedua, banyakkan berpuasa. Biar perut tu kosong. Sebab apa? Simple je. Bila fikir nak makan, gelisahlah. Cerita bab makan ni tuan-tuan. Ni sekadar selingan. Saya ni, dari dulu lagi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau keluar dengan family ke, keluar dengan keluarga ke, keluar dengan ibunda ke, keluar dengan kawan-kawan ke, keluar dengan guru-guru sahabat handai ke, jangan tanya saya nak makan di mana. Jangan tanya saya. Ini perangai saya dari dulu lagi. Saya akan stres masalah makan sebab saya tak suka memilih. Saya sanggup jadi khadam wal jadam. Kau cakap kau nak makan mana, aku bawa. Itu cara saya. Kau cakap kau nak pergi ke Banting, nak pergi makan pepahat. Tahu pepahat? Nak makan pepahat, nak makan ikan bakar, sanggup lagi saya bawa. Biar saya bawa kereta, tak apa. Yang penting jangan tanya aku nak makan apa. Jangan tanya saya. Ni, bagi cadangan nak makan kat mana? Tuan-tuan, itu saya stres. Dari dulu lagi. Memang mindset saya begitu. Sama juga dengan keluarga ke apa ke. Jangan tanya. Bagi cadangan nak makan dekat mana tu? Itu jawapan yang paling susah saya nak jawab. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni tak nak stres masalah makan. Maknanya, kan betul dia kata, bila kita dah tak puasa, duk fikir masalah makan, stres. Nak makan dekat mana? Takut salah lagi tak sedap. Nak bawa pula kawan-kawan makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aisyah, cakap nak makan kat mana? Saya bawa, beres, tak ada masalah. Cuma jangan tanya saya, ustaz, bagi cadangan makan dekat mana? Qalu salama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, sambung. Jaga semayang malam, banyakkan bermunajat dan bercampur dengan orang-orang yang soleh. Banyak bercampur dengan orang soleh. Yang tu poin yang kedua nanti. Baik. Dalam bermunajat tuan-tuan, dapatlah seseorang itu membaca doa seperti mana berikut. Okey. Jadi bagi tuan-tuan yang tak ada skill munajat, saya nak share satu munajat pada hari ini. InsyaAllah admin kami akan tuliskan nanti. Tuan-tuan boleh ambil munajat ni di ruangan komen. Boleh ke boleh? Nanti munajat ni kami akan print out, kami akan typing balik. Tuan-tuan boleh ambil dekat Facebook. Baik, saya baca munajat ni. Munajat ni bagus. Saya baca yang bahasa Arab dulu dah. Ya muritha kulli malhuf nadahu. Wa ya mujiba kulli mudtarrin da'ahu. Wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu. Wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu. As'aluka al-wusul ila ma la asilu ilaihi
illa bima'unatika wa daf'a malan atiqu daf'ahu illa biquwwatika wa as'aluka khairatun fiha afiyatun fiha khairatun birahmatika ya arhamar rahimin. Jom, nak tak kita baca sama-sama? Sebab saya berani garanti kalau tak baca sekarang, tuan-tuan tak baca nanti. Sebab tuan-tuan kan amalan banyak. Ting. Tuan-tuan kan banyak amalan, tak sempat nak buat. Kalau dapat yang baru lagi, tak buat. Okey, saya bantu, kita buat sekarang. Saya baca, kita ikut bersama-sama, boleh? Nanti, bila mana admin kami dah tulis balik, kami dah paparkan dalam Facebook, tuan-tuan copy and paste, simpanlah di mana-mana. Ini munajat ni bagus kalau baca malam-malam, bagi tuan-tuan yang tak tahu nak baca apa. Baik, jom kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Rin. Khair. Wahai Tuhan. Baca semua. Penolong setiap orang yang merana. Saya ulang balik, kita baca bersama-sama dah. Wahai Tuhan, penolong setiap orang yang merana, yang menyeru kepadanya. Wahai Tuhan, yang mengabulkan setiap doa orang yang sengsara. Wahai Tuhan, yang maha bijaksana terhadap setiap orang yang bersalah dan derhaka. Wahai Tuhan, yang mencukupi setiap orang yang mementingkanmu berbanding daripada dunianya. Aku memohon kepadamu, baca, untuk dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat aku perolehi tanpa pertolonganmu. Dapat menolak sesuatu yang tidak mampu aku menolak tanpa kekuatanmu. Dan aku memohon kepadamu kebaikan yang penuh sejahtera dan kesejahteraan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan yang penuh kebaikan. Wahai Tuhan, yang maha pengasih di atas semua yang mempunyai belas kasihan. Amin ya rabbal alamin. Bagus dah. Jadi kalau tuan-tuan bangun tengah-tengah malam, dah, kalau rasa gundah gulana, baca munajat ni. Dah ada mudah-mudahan dengan munajat ini tuan-tuan, bila kita baca kita faham dah bahawa Allah Taala itu dia menyeru kepada orang yang menyerunya, dia mengkabulkan doa orang-orang yang sengsara, dia bijaksana terhadap orang yang bersalah dan durhaka. Kita nak khawatir apa? Orang khianat dekat kita, Allah tu hakim. Orang deki dekat kita, Allah tu hakim. Dah, orang nak sihir kita, Allah Ta'ala tu hakim. Dan semalam saya dah bagi dah satu ijazah. Dah? Yang tu bukan, yang tu circle lain. Saya dah bagi dah satu ijazah macam mana cara nak buang sihir. Kalau kita dikena, diganggu sebagainya, ada kaedah yang insya-Allah kita boleh ikhtiar. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita baca pada hari ini menjadi satu cara untuk kita menghilangkan gundah gulana. Jelas ke jelas? Baik, kita masuk pula poin yang kedua. Sambung poin tadi balik. Baik. Salah satu asya'a tufarrijul ghusasa.
3 perkara dapat menghilangkan dan melenyapkan kerisauan. Yang pertama, berzikir. Tak kiralah sama ada baca Quran, bermunajat dan sebagainya. Selesai perkara yang pertama. Baik, tulis. Kita sambung poin yang kedua tadi. Apa dia poin yang kedua? Waliqa'u awliyaihi. Tulis. Kalau tuan-tuan rasa gundah gulana lagi, risau lagi dengan kehidupan dan sebagainya, poin yang kedua, bertemulah kamu akan awliya'illahi ta'ala. Berjumpa dengan wali-wali Allah. Pergi cari. Pergi cari wali-wali Allah dan dengar nasihat. Pergi cari wali-wali Allah dan dengar nasihat. Menjadi satu kesukaran. Ustaz, macam mana kami nak cari wali? Hari ni yang banyak mengaku ada. Banyak mengaku jadi wali Allah. Tapi amalan, diri tak macam wali Allah. Tuan-tuan dah. Jadi wali ni memang satu ibarat ataupun satu keadaan yang sukar kita nak melihat dengan zahir mata kepala. Dah? Kalau senang tulis dekat dahi tu Tuhan tulis wali Allah. Senang kita tengok ni wali ni masalan. Tetapi ala kulli hal, mudah-mudahan pertama sekali wali ini kita dapat mendengar ia daripada bicara orang yang lain. Tulis. Dah? Contoh orang yang thiqah. Thiqah ni apa? Dia tak fasik. Kita dengar daripada guru, guru tu kata yang ni wali ni. Contoh dari situ kita boleh ambil satu jawapan ataupun satu situasi ataupun satu keadaan. Orang ni orang-orang yang besar yang kita boleh berjumpa. Bila jumpa wali ni tuan-tuan, dah, nasihat saya lah, jangan banyak berbicara. Bahkan sediakan telinga. Tak payah kita cakap seolah-olah macam dah, wali ni, awliya'illahi ta'ala ni, mereka ni Allah Ta'ala telah ilhamkan kepada mereka. Hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu akan firasat, akan pendapat, akan renungan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wali-wali ni. Kerana apa? Kerana mereka berbicara dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Maksud saya begini. Memanglah bila tuan-tuan gundah gulana, bila jumpa wali-wali ni, tuan-tuan nak cerita masalah, nak lepaskan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak tahu ke? Allah Ta'ala tak tahu ke? Tuan-tuan tak payah cerita pun. Bukanlah kata para-para wali ni dia dapat tilik. Bukanlah para-para wali ni dia boleh baca kita dia scan. Dah? Ni satu perkara yang banyak orang silap. Bila jumpa wali-wali ni risau. Takut dia scan aku ni sat lagi. Nampak ada tanduk, nampak sat lagi muka aku hitam, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan akan menjatuhkan martabat para awliya illahi ta'ala. Jangan berprasangka begitu. Dah? Kita risau sat lagi bila jumpa Tok Wali sat lagi dia scan aku. Dia nampaklah maksiat-maksiat yang aku buat, tuan-tuan. Salah. Itu cara firasat yang salah, cara renungan yang salah, cara pandangan yang salah. Sebab para awliya ni mereka telah dibina, ditrain hati mereka, akal mereka, minda mereka untuk memandang kebaikan pada seluruh manusia. Kenapa kita nak suruh dia sangka buruk dengan kita? Betul ke betul? Kenapa kita harap dia tengok yang buruk pada kita? Dia manusia macam kita juga, cuma Tuhan beri dia kelebihan. Allah Ta'ala beri dia firasat. Allah Ta'ala beri dia kefahaman hati yang kuat. Dan Allah Ta'ala beri dia ilham yang begitu banyak. Dah? Mereka tidak diberikan mukjizat, itu Nabi. Awliya ni diberikan ilham, diberikan irhaj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan rosakkan pendirian kita bila nak ziarah wali-wali ni. Saat lagi dia scan aku lah ni. Dah? Bacalah macam-macam supaya tertutup hijab. Tuan-tuan baca ke, tak baca ke, wali-wali bukan boleh buka hijab. Bukan tugas mereka nak scan kita. Dan nasihat saya, kalau tuan-tuan gundah gulana, nak pergi cari awliya, nak pergi ziarah tok-tok guru, nak pergi ziarah wali-wali, nasihat saya simple je. Kurangkan bercakap, banyakkan mendengar. Kurangkan bercakap, banyakkan mendengar. Kerana apa? Ya Allah, aku serah diri aku kepada Engkau. Ya Allah, Kau tahu masalahku. Dah? Kadang-kadang bila kita ziarah kawan-kawan, Allah Ta'ala tak ilhamkan kepada dia apa yang baik untuk kita. Jadi kita ziarah orang-orang wali-wali Allah ni, Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia yang Tuhan dah tahu apa berlaku kepada kita, maka dia dibicarakan ke atas lidah dia, kita dengar nasihat. Atau jelas ke jelas ni? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Jadi saya nak betulkan persepsi tuan-tuan. Jangan
Jangan kalau tiba-tiba kawan-kawan duk ajak nak ziarah wali-wali, jangan duk fikir bukan-bukan. Sat lagi dia nampak lah ni, dulu aku buat maksiat. Dulu aku ni macam ni, la ilaha illallah. Tuan-tuan, wali-wali ni pandang baik je, insya-Allah. Dia akan memandang kebaikan pada seluruh makhluk. Dia akan memandang kebaikan pada seluruh makhluk. Dah? Jelas? Alhamdulillah, ramai dah jelas. Okey, jadi saya ulang balik. Kalau tuan-tuan masih lagi gudah gulana bila ziarah wali Allah, syaratnya senyap. Nak cerita sikit-sikit tu boleh. Tapi tak apalah babo. Kalau di petani ni babo lah. Tak apa babo, insya-Allah. Saya mari nak dengar nasihat saja. Babo katanya masalah apa? Allah, tak apa, Tuhan tahu, insya-Allah. Babon bagi nasihat saya dengar. Dah. Itu kaedahnya. Jelas? Bagus. Alhamdulillah, ramai dah jelas. Wali Allah ada kaum Hawa ke latifah latif? Ada. Ada. Wali Allah bukan khusus bagi lelaki. Contoh yang termaktub dalam kitab-kitab Rabi'atul Adawiyah tu antara wali Allah bangsa perempuan. Rabi'atul Adawiyah. Ada. Wali-wali perempuan ni ada. Dah? Okey, jelas? InsyaAllah kalau tuan-tuan berkehendak dan Allah Ta'ala buka jalan, bakal berjumpa dan dengar nasihat daripada mereka. Habis? Baik. Seterusnya yang ketiga. Apa lagi ubat supaya kurang sikit gudah gulana risau pada hati ni? Duk fikir COVID tak habis-habis lagi, macam mana pelajaran anak-anak, macam mana rezeki dan sebagainya. Baik. Maka hukamat memberi kepada kita 3 tips. Yang pertama, banyak ingat kepada Allah. Kurang sikit gudah gulana. Yang kedua, pergi cari para awliya dengan nasihat. 2. Yang ketiga, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak jumpa wali Allah, ada lagi yang bawah sikit daripada dia, tulis wa kalamul hukama, dan dengarlah ucapan daripada ahli-ahli hikmah. Yang ni ustaz-ustaz ke, tok-tok guru ke, pergi cari. Dah? Kadang-kadang mereka ni tak sampai kepada martabat awliya illahi ta'ala, tapi mereka ni diberi martabat ilmu, diberi martabat hikmah. Kadang-kadang kalau mereka itu indah, ziarahlah ustaz-ustaz, ziarahlah ustazah-ustazah. Dan gunakan adab yang sama, gunakan adab yang sama. Dan kurangkan bercakap, banyakkan mendengar, sebab kita akan buang masa. Dan tuan-tuan tak perlu percaya cakap saya, tuan-tuan just trust the process. Kalau tuan-tuan ziarah orang-orang alim begini, kalau tuan-tuan je bercakap, tuan-tuan akan buang masa. Sebab hidup sebelum ni pun dah banyak bercakap, tak selesai pun. Kita ziarah orang soleh, ziarah orang alim, ziarah ahli hikmah, ziarah ahli hukamak, kita nak dengar nasihat dia, bukan nak dengar cerita kita. Habis tu ustaz, kalau tak cerita sat lagi dia tahu ke? Habis tu ustaz, kalau tak cerita sat lagi dia tahu ke hujung pangkalnya? Habis tu ustaz, kalau tak bagi tahu sat lagi kan dia cuba buat anda sendiri. Tuan-tuan, kita bercakap dengan siapa ni sebenarnya? Dah? Sebab tu pentingnya ilmu tauhid. Kita bercakap dengan dia, hakikat kita berbicara dengan Allah. Dah? Bukan dia tu Allah. Allah mendengar setiap perbicaraan yang kita sebut. Dah? Seolah-olah dia tu perantaraan. Kita bukan bercakap dengan dia, kita berbicara dengan Allah. Sebab tu, tak apalah ya Allah, engkau ilhamkanlah dekat ustaz ni. Kau ilhamkanlah dekat ustazah ni. Kau ilhamkanlah dekat dia ni untuk bagi nasihat kepada aku apa nasihat yang perlu. Dah? Sebab kalau kita dengar direct daripada Allah Ta'ala saat lagi, tuan-tuan, gugur Bukit Tur Sainak nanti. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibarat Nabi Musa AS nak berbicara dengan Allah. Tu, hancur Bukit Tur Sainak, pengsan. Mampu ke kita nak dengar bicara daripada Allah? Tak mampu. Tak mampu kita nak mendengar kalam daripada Allah Ta'ala. Bukan martabat kita, bukan maqam kita. Maka, kita boleh mendengar nasihat daripada Allah yang diturunkan hikmahnya kepada hati-hati para awliya, kepada hati-hati para hukama. Dah? Cuma bedanya yang tu bukan wahyu. Itu bedanya. Kalau yang diturunkan kepada Nabi namanya wahyu, diturunkan kepada ulama namanya sama ada ilham ataupun irhash dan sebagainya. Jelas ke jelas? Jadi insya-Allah kalau kita dapat buat 3 perkara ini atau salah satu daripadanya, just trust the process, tuan-tuan akan mengurangkan gundah gulana dan kerisauan pada hati. Maka ada pun yang dimaksudkan para wali Allah ialah ulama yang mengamalkan ilmunya dan soleh amal perbuatannya serta sentiasa takut pada Tuhannya.
Maka ucapan hukama ialah petua-petua atau nasihat-nasihat mereka yang berisi petunjuk untuk memperolehi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi ingat, dua golongan tadi, kalau tuan-tuan rasa gundah gulana, pergi cari wali-wali Allah dan senyap. Dah? Tuan-tuan bayangkan, ya Allah, kau dah tahu. Tuan-tuan rasa begini, ya Allah, kau dah tahu masalah aku, maka kau takdirkan aku berjumpa dengan dia untuk kau ilhamkan kepada dia apa yang kau nak nasihat kepada aku. Senyap. Trust the process. Jangan banyak bercakap. Dah? Sebab kata guru saya, orang yang terbaik, leadership yang terbaik banyak mendengar. Sebab tu yang dah belajar dalam para solah, kenapa basuh telinga kena 9 kali? Jawab sekejap. Siapa yang tak tahu? Basuh telinga ni tuan-tuan, sebenarnya dalam ambil wuduk, telinga ni kena basuh 9 kali. Sudah. Ni bid'ah ustaz. Biasa kami belajar 3 kali sahaja. Cuba jawab sekejap di ruangan komen. Siapa yang tak tahu ataupun baru first time dengar, kalau ketika wuduk, kenapa telinga ni kena basuh 9 kali? Macam mana 9 kali? Yang tu nanti saya akan ajar dalam program Nak Baki Salat insya-Allah ta'ala. Cuma saya nak hari ni nak vote, nak buat undian dulu. Saya nak tengok berapa ramai yang tak tahu. Siti Cik dia kata tak tahu. Sariah dia kata saya. Dah? Hamidah baru tahu. Yang lain? Siti Fatimah tak tahu. Tuan-tuan, telinga ni kena dibasuh dalam wuduk. Memang sunat Sunat dibasuh 9 kali. Sunat dibasuh 9 kali. Okey, saya bagi 3 kali je. Dah? Dia 9 ni ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat. Cuma ketika basuh tu saja pun 9 dah. Tak tahu ni latifah. InsyaAllah, kalau rasa nak tahu, nanti saya tinggalkan persoalan ini dalam program Nak Bakisah Salat. InsyaAllah kita akan bantu nanti bagi faham betul-betul. Cuma ala kulihal, saya tak nak dikatakan ustaz nak jual program ke? Dah. Saya bukan nak jual program. Dah. Tuan-tuan, saya boleh cerita sekarang lah kalau tuan-tuan nak tahu. Tapi tuan-tuan kena jujur lah. Kalau tuan-tuan nak belajar banyak lagi, kami sediakan program Nak Bakisah Salat untuk tuan-tuan banyak belajar lagi. Setakat basuh telinga pun banyak tak tahu dah. Ni, yang pertama, basuh seperti biasa. Tengok saya buat. Yang ni sunnah dah, basuh. 1, 2, 3. 1. Yang kedua, ambil air, tekap. 1, 2, 3. Yang ni sunnah Yang ketiga, cucuk jari. 1, 2, 3. Berapa semua? Berapa kali? Deng. Semua ni sunnah. Berapa kali dah? 2, 4, dah? 1, apa tu? Mula-mula 1, 2, 3. 3 kali dah kan? Lepas tu tekap air. 4, 5. Terima kasih Ummu Aina yang dah belajar dalam Pura Solah. Memang kami dah ajar pun. 3, 4, 5. Lepas tu ambil air celup. 7, 8, 9. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau yang mana dulu boleh ke? Kalau nak ikut sunnahnya, buat macam tadi. Buat macam tadi. Cuma kenapa kena basuh 9 kali? Saya dah lepaskan. Bermakna kalau tuan-tuan tak masuk program pun saya dah jawab. Saya dah lepas hutang saya dengan tuan-tuan. Dah. Nanti tuan-tuan kata, ustaz nak jual program ke? Saja nak bagi trik, terpulanglah tuan-tuan nak masuk ke tidak. Tapi kalau setakat dalam percuma ni pun banyak ilmu yang tuan-tuan boleh dapat. Dalam program, lagi banyak tuan-tuan boleh dapat. Cuma asbabnya, kenapa perlu basuh 9 kali? Nanti insyaAllah dalam program Nak Baki Salat, saya akan cerahkan lagi. Kenapa kena basuh sampai 9 kali? Ada setengah ulama' kata 12. Ada satu pendapat lagi, 12. Yang ni saya simpan. Ada lagi 3 kali. Ada lagi 3 kali kita kena basuh. Cuma sebab apa? Nanti insyaAllah kita jawab dalam program Nak Baki Salat. Jelas ke jelas? Okey, habis. Jadi, kembali kepada bicara kita pada pagi ini. Bagi kita yang masih lagi keluh kesah, gundah gulana, risau dan sebagainya, maka ahli hikmah dah bagi cara. Yang pertama sekali, tuan-tuan, apa dia? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang pertama sekali,
banyakkan ingat kepada Allah. Yang keduanya tuan-tuan, ziarah para awliya. Yang ketiga, pergi jumpa ahli hikmah dan minta nasihat. Dan caranya, banyakkan berdiam. Ya, tak payah cakap banyak, insya-Allah mereka tahu. Jelas? Okey. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini adalah hashtag santapan rohani. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan hamba sendiri. Yang bernama Al-Faqir Irwan Zahuri. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih Mahani Agam, Siti Hanim, Rin, Hash dan sebagainya. Wallahu alam.